Iku mampu. Hah? Mampu. Hidup lagi. Katok lalu. Oi, jangan aja tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma. Kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa tanaqudu, dan bermula tanaqud. Kemarinnya dia kata kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabinya ialah qadimatun ghairu makhluqatin, bukanlah makhluk, artinya bukanlah benda ataupun ayat-ayat lafaz-lafaz ibarat yang disusun daripada makhluk. Qadimatun, dan sedia kala ay min haitsu dilalatuha 'alal ma'nal qadimi, daripada sekira-kira pengertiannya menunjuk di atas makna yang qadim. Bi ghairi tanaqudin, tidak tanaqud, tidak bertembung-tembungan. Dah. Tu. Tidak bersalah-salahan, tidak bertembung-tembungan. Itu makna. Kalau kita hari ni wat tanaqudu, dan bermula bertembung-tembungan tu, berlawan-lawanan tu lagu mana? Bi'an yakuna, dengan sekira-kira bahawa adalah ba'dul kalami, adalah sebahagian daripada kalam tu, fi mahallin, pada satu tempat, yaqtadi, menghendaki atau memastilah, ibtalah, akan membatalkan ba'din, bagi sebahagian ai kalam lah. Membatalkan akan sebahagian kalam fi mahallin akhara, pada tempat yang lain. Itu orang panggil tanaqud tu. Contoh kita kata pada ayat ni Tuhan kata dia satu, tiba-tiba ayat lain Tuhan kata dia dua pula. Itu contoh. Tu. Ataupun ayat lain Tuhan larang kita berzina, tiba-tiba ayat lain pula Tuhan suruh kita berzina pula. Itu orang panggil tanaqud tu. Maka tak ada dalam kitab-kitab Allah Ta'ala tu pesen tanaqud. Berlawan-lawanan, bertembung-tembungan, tak ada. Qala Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an. Ini. Boleh ke siapa? Aiman Bana dia kata tadabbur ni makna dubur. Duduk belakang dubur. Gerak gitu. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak menuntuti faham akan Quran, memperhati, itu makna tadabbur. Tadabbara yatadabbaru, tadabbar, tu fi'il amr ya, tadabbar, mutadabbir, mutadabbar, tadabbur, masdar ya tadabbur. Itu afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian tidak memerhati dengan teliti akan Quran? Walau kana min indi ghairillahi, jikalau adalah Al-Quran ni daripada selain daripada Allah, mana bukan daripada Allah Ta'ala. Walau kana min indi ghairillahi, jikalau adalah Al-Quran ni, tu dijadikan selain daripada Allah, mana orang lain hak buat. Kalau Quran ni Nabi Muhammad hak buat, ataupun siapa-siapa lah buat, tak kira, bukan Allah Ta'ala yang menurunkan.
lawajaduna secaya mendapatilah kalian fihi padanya Al-Quran, fihi ay fil Quran, ikhtilafan katsira, akan ikhtilafan katsira, mana akan perselisihan, pertembungan yang banyak. Itu sebab itulah kita samawi hak belum daripada Quran, daripada Taurat, Injil, Zabur tu, nah setelah ditahrif, ditabdil dan sebagainya, maka banyaklah orang panggil ikhtilafan katsira. Kenapa? Kerana masuk campur oleh tangan-tangan orang lain dah pada merubahkan ayat tersebut, mengurangkan, mentabdil, menambah, menukar, mentahrif dan sebagainya. Kalau gitu Al-Quran Allah Ta'ala jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan akan az-zikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya Quran tu kami akan jaga dia. Sebab tu tidak ada satu orang pun yang boleh reka atau tukar ataupun buat khianat pada Al-Quran. Maka kerana tu Tuhan kata, kalaulah Al-Quran ni bukan daripada Allah Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, nescaya mendapatilah kalian padanya Al-Quran akan perselisihan yang sangat banyak. Apa makna afala yatadabbaruna al-Quran, ay afala yatafakkaruna fil Qur'ani, apakah kalian tidak memikir-mikirkan di dalam Al-Quran? Walau kana min kalamil basyari, jikalau adalah Al-Quran setengah daripada kalam manusia, ini manusia yang menyusun itu, manusia yang mereka-reka, bukan kalamullah, lawajadu fihi, nescaya mendapatilah kalian fihi padanya Al-Quran tanaqudan, akan pertembungan. Pertembungan apa? Fi ma'anihi, pada makna-maknanya. Maka sebab itu Al-Quran tidak ada pertembungan pada makna. Wa tabayunan, ni atah pada kata tanaqudan. Lawajadu fihi, nescaya mendapatilah kalian padanya Al-Quran tabayunan, berlain-lainan, fi nazmihi, pada susunannya. Lagu mana? Ni taswir pada kata tanaqudan. Wazalika tanaqud musawwarun bi an yakuna, demikian itu bertembung-tembungan tu ditaswir, digambarkan dengan bahawa, dengan sekira-kira bahawa, yakuna bi an yakuna, dengan sekira-kira bahawa adalah ba'du akhbarihi, adalah sebahagian daripada khabar-khabarnya Allah Ta'ala tu, ghaira mutabiqin lil waqi'i, tidak muafakatlah bagi hakikat perkara yang berlaku sengerti, tak muafakat dengan realiti yang sebenar. Itu tu tiba-tiba tak apa Al-Quran ayat tu, khabar-khabar Allah Ta'ala pasti muafakat dengan realiti yang berlaku. Itu wa ba'du, ni atah pada kata ba'du akhbari tadi. Tu ini nak taswir pada kata tabayunan. Lagu mana bertembung-tembungan pada susunan nazam ibarah tu, bi ayakuna, dengan sekira-kira bahawa adalah ba'du nazmihi, adalah sebahagian daripada susunannya Al-Quran tu, fasihan, ada fasih, sedap nak sebut, lancar lidah nak sebut. Wa ba'duhu, ni atah berkata ba'du, ada atah berkata ba'du nazmihi ni, yang atah lain dah itu ni. Wa ba'du raqiqan, dah setengah yang lain susah nak sebut. Tiba-tiba Al-Quran tidak begitu. Susunan Al-Quran tu memang fasih semua sekali, tidak ada yang raqiq, semuanya fasih, semuanya fasihan, tidak ada yang raqiqan. Nak tafsir lagi, walau kana, jikalau adalah Al-Quran tu min indi ghairillah, daripada sisi selain daripada Allah, mana bukan daripada Allah lah, itu maksud. Kalaulah Al-Quran tu lain daripada selain daripada Allah, la lazima, tu jawab bagi lau, la lazima, nescaya lazimlah, mestilah, an yakuna, bahawa adalah fihi padanya Al-Quran ikhtilafun katsirun, pertembungan, perselisihan yang banyak, fadlan anil qalili, lebih-lebih lagi daripada sedikit. Yang kata sikit banyak, itu maknanya fadlan anil qalili, lebih-lebih lagi daripada sedikit. Artinya apa? Jangan kata sikit je ke tembung, dah pasti akan banyak orang panggil
pertembungan. Lakinnahu, akan tetapi sesungguhnya, lakinnahu, tu akan tetapi, lakinnahu, akan tetapi sesungguhnya Al-Quran ni min indillah, ialah daripada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menurunkan kalamullah. Falaisa fihi, maka tiadalah fihi padanya Al-Quran ikhtilafun, tidak ada sedikit pun pertembungan, tidak ada ikhtilafun, tidak ada orang panggil pertembungan, tak ada orang panggil percanggahan, tidak ada ikhtilafun. La kasirun wala qalilun, tidak ada pertembungan banyak dan tidak ada pertembungan sedikit. Nah, tu. Sinilah kita kena faham bahawasanya agama tu, dia orang panggil apa? Sabit. Dia panggil tetap, tak berubah-ubah. Dia tak berubah-ubah. Dia qat'i. Dia hak terah-terah agama ni dia qat'i. Maka sebab tu tak boleh kita tu menggunakan orang panggil agama ni untuk kelompok parti, tu tak boleh. Kerana nanti dia akan jadi orang panggil agama ni jadi lucu tadi. Sekejap gini. Time balas dengan tu musuh Allah je tu. Time kita baik pula, dia akan kasih Allah pula. Waktu pula musuh Allah. Kenapa itu ni? Time baik, ni kasih Allah. Waktu musuh Allah. Time balas, ni pula musuh Allah. Ni pula kekasih Allah. Ada main tu. Jadi pening jadi. Itu orang panggil bahaya tunggang agama. Tak boleh orang panggil ambil agama tu jadi alat untuk meraih kuasa, orang panggil. Itu. Wa man syakka, dan barang siapa kata tak boleh guna agama, pandang guna apa? Bukan guna. Agama tu dijalani, diamali, bukan diperalatkan. Kenapa hemolek situ? Tu boleh tengok lah YouTube saya tu, ada hak saya terjemah hak Syekh Ali Jumaah, Syekh Ahmad Tayyib tu cakap pasal menjadikan agama tu sebagai alat untuk meraih kuasa politik kepartian. Itu bahaya. Wa man syakka, dan barang siapa yang syaklah ia fiha padanya. Wa man syakka, dan barang siapa syaklah ia mantu fiha padanya, ai fil kutubil munazzalati 'ala rusuli. Barang siapa yang syaklah ia padanya pada segala kitab-kitab yang diturunkan di atas segala rasul-rasul. Jadi kitanya bukan duk suruh ambil Injil, Taurat, Zabur. Kenapa? Kerana kitanya cukup dengan Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran tu pada makna kita beriman habis dengan Zabur, Taurat, Injil. Tu. Ada apa orang panggil Taurat, Injil ada di tangan-tangan rahib Yahudi, Nasrani lah ni. Itu tidak lagi asli lah. Lagu mana syak tu? Bi alam yu'min bi syai'in minha, dengan bahawa tidak berimanlah dengan sesuatu daripadanya, daripada kitab-kitab yang diturun tadi. Tak beriman, tak percaya dengan sesuatu tu, min ayatin, daripada satu ayat ke, au kalimatin, atau satu kelimah ke, faqat, jawab bagi man tadi tu, maka sesungguhnya kafara, kufurlah ia man. Tak percaya satu ayat. Satu ayat tu panjang sangat ada di sini. Tu innal insana lafi khus. Tu satu ayat tu. Dah au kalimatin. Mana? Wala asri. Wala asri dua dah tu. Wa harakasam. Asri. Masa. Asri hasa tu ni. Satu. Jadi kufur dah. Kufur. Tu. Ni. Mas'alatun ay hadhihi mas'alatu. Bermula ini ialah satu masalah, satu perkara yang dibuat soal akan dia. Idza qila, apabila dikata ini ditanyalah. Wa idza qila laka, apabila dikata ini ditanyakan bagi engkau, wa kam kitaban unzila ala anbiya'ihi. Tu orang panggil orang kulkau dia. Dia tanyanya apa? Wa kam kitaban, dan berapakah segala kitab-kitab unzila ala anbiya'ihi, yang diturunkan di atas para nabinya Allah, ayil mursalina, itu segala utusan-utusan Allah. Tu. Kemudian syarih kata fakam, bermula kam tu. Fakam, nak lafaz kam tu. Fakam, maka bermula lafaz kam tu, ismu khabar, ialah nama bagi istifhamin, ismu istifhamin.
Ismu istifhami mana nama bagi tanya, tuntut tanya, tuntut faham. Kalau gitu i'rabnya fi mahalli nasbin. Jatuh pada tempat nasab. Maf'ulun, jadi maf'ul muqaddamun yang didahulukan. Kata kitaban tu wa kitaban tamyizun, dan bermula segala kitab-kitab tu i'rab jadi tamyiz. Fal jawabu, maka bermula jawab. Kalau tanya berapa kau segala kitab-kitab yang diturunkan di atas para nabi? Antakula, fal jawabu, maka bermula jawab. Antakula, bahawa engkau katalah. Huwa, bermula ia kitab-kitab tadi tu fi riwayatin, di dalam sabik dalam satu riwayat. Satu riwayat ni satu hadis lah. Satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mi'atu kitabin, ada 100 kitab. Tuh. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Gitu. Tuh, mi'atu kitabin tu makruh hal kana dibacakan dia tu bil ifradi dengan mufrad. Kitabin. Wa arba'atu kutubin. Kutub tu bil jama'il mukassari, maknanya jamak taksir. Tu. Tengok. Jadi 104 buah kitab lah. Gitulah. 104 buah kitab. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Anzalallahu minha, menurunlah oleh Allah Ta'ala daripadanya, ai minal mi'ati wal arba'i tadi, daripada 104 buah tadi tu, asyra kutubin, akan 10 segala kitab-kitab tu turun di atas apa? Ala Sofiyallahi, turun di atas pilihan Allah Ta'ala. Siapa pilihan Allah ni? Abil Bashari, bapa segala manusia, Adam alaihi salamu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi daripada 104 buah kitab ni, ada 10 buah kitabnya diturunkan di atas Nabi Adam alaihi salam. Wa anzalallahu, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala minha, daripadanya, daripada 104 buah kitab tu, khamsina, akan 50 kitaban, beberapa kitab, ala Syith alaihi salamu, di atas Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith alaihi salam. Fasyithu, maka bermula Nabi Syith ni, Syith tu, lafaz Syith tu ya nak. Bishi ni awal-awal dia tu dengan shin, summal musallasati, kemudian baru dengan sa. Wakila, kata setengahnya, bil musannati fauqiyati, bil musannati fauqiyati, dengan huruf ta. Yang musannah ni mana dengan huruf, dengan yang bertitik 2 di atas, gitulah. Bil musannatil fauqiyati, maknanya dengan yang bertitik 2 di atas, mana huruf tak lah. Sit, shit, gitu. Kah. Gitu. Kata setengahnya shit. Kata setengahnya Syith, Nabi Syith, mana shin, kemudiannya sa, kil kata ta. Gitu. Jadi kadang-kadang kita jumpa Nabi Syith, shin ya ta. Betul tak tu? Kadang-kadangnya Syith, mana shin ya sa. Itu. Bainahuma, bermula di antara keduanya, baina shin wasa, ataupun baina shini wasa watta'i, gitu. Di antara keduanya, di antara shin dengan sa atau shin dengan ta tu, bainahuma yaun, di antara shin dengan sin tu ada yaun, ya, huruf ya. Wal aksaru, dan bermula kebanyakan ulamanya sarfuhu, gitu. Wal aksaru sarfuhu, ditanwinkan. Waqad la yusrafu, dan terkadangnya tidak ditanwinkan. Wa ma'nahu, dan bermula maknanya, kadang-kadangnya ditanwinkan, kadang-kadang tidak ditanwinkan. Itu. Wa ma'nahu, dan bermula makna syis tu apa? Hibatullahi, karniaan Allah. Wakila, kata setengah ulamanya, syis tu apa makna? Atiyatullahi, ialah anugerah pemberian daripada Allah. Wahuwa, dan bermula ia Nabi Syith. Nabi Syith ni siapa? Ibnu Adamah,
ialah anak bagi Nabi Adam sendiri. Jadi anak Nabi Adam tu bukan hanya Qabil Habil lah. Antara laginya ialah Nabi Syith tu sendiri. Ibnu Adam ialah anak bagi Nabi Adam lisulbihi, daripada sulbinya Adam tu direct. Bukan Syith bin siapa dak. Syith bin Adam. Gitu. Karena adalah ia Syith tu min ajmali auladihi, ialah setengah daripada secantik-cantik atau sesegak-segak, sehandsome-handsome daripada anak-anak Nabi Adam. Wa afdalihim, dan yang paling lebih daripada mereka itu anak-anak Adam. Wa ashbahihim, him tu bukan hi dak. Tu la'alla sawaba. Kalau kita tu mari dengan hi, tulis la'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya. Wa ashbahihim bi abihi, yang paling menyerupai daripada mereka itu anak-anak Adam bi abihi, dengan bapaknya, bapa Adam. Gitu. Wa ahibbihim, dan yang paling dicintai daripada mereka itu anak Adam ilaihi, kepadanya Nabi Adam. Mana anak paling Nabi Adam sekasih sekalian ni, Nabi Syith ni. Wa asyada, hiduplah ia Nabi Syith tu 700 tahun. 700 wa isnatai asyarata, 712 tahun. Gitu. 700 wa isnatai asyarata sanatan. Gitu. 712 tahun. Umur Nabi Syith ni 712 tahun. Gitu. Habis itu wa anzalallah, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala, wa anzalallahu Ta'ala minha, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala daripadanya, daripada 100 kitab tu, salasina 30 kitaban, 30 segala kitab-kitab ala Idrisa, di atas Nabi Idris. Nabi Idris ni siapa? Jaddu Abi Nuhin, ialah datuk bagi bapa bagi Nabi Nuh. Bukan datuk bagi Nabi Nuh dak. Jaddu Abi Nuhin, datuk bagi ayah bagi Nabi Nuh. Maknanya Nabi Nuh ayah dia Pak. Tu. Nabi Nuh ayah dia, ayah bagi ayah Nabi Nuh, tu baru Nabi Idris. Faham tak? Itu mana jaddu Abi Nuhin, datuk bagi Abi Nuhin, datuk bagi bapa bagi Nabi Nuh. Gitu. Artinya apa? Moyang bagi ayah Nabi Nuh. C bagi Nabi Nuh tu sendiri. Nabi Idris tu ialah C bagi Nabi Nuh. Adalah gitu. Nuh bin ayah dia bin ayah bagi ayah bin tok Nabi Nuh. Tok Nabi Nuh tu bin Nabi Idris alaihissalam. Gitu ya. Alaihissalam. Nama apa Nabi Idris ni? Nabi Idris Nabi Idris wasmuhu, dan bermula namanya, nama Nabi Idris itu Akhnukhun. Asal nama Akhnukhun tu makruh dibacakan bi fathil hamzati, dengan fathah ke hamzah, wa sukunil kha'i, dan dimatikan kha'. Ataupun nama Nabi Idris itu asalnya Khunukhun, Khanukhun bi fathil kha'i ma'a hazfil hamzati, dengan fathahkan kha' serta dihazaf, dibuangkan hamzah. Dibuangkan hamzah. Jadi ada dua riwayat lah. Kata setengahnya nama Akhnukhun, kata setengahnya Khanukhun. Khanukhun. Kila kata setengah ulama'nya summiya, dinamakan Idrisa. Kemudian kenapa dipanggil Idris? Nama asal adalah Akhnukhun atau Khanukhun. Nama dipanggil Idris itu mana pula? Kila dikatakan summiya, dipernamakan Idrisa akan Nabi Idris itu likasrati darsihil kutuba, kerana banyak mengaji Nabi Idris ni akan segala kitab-kitab. Banyak mengaji kitab, akhirnya orang panggil Idris. Boleh kalau kita Pak Ye wahwa, dan ia Nabi Idris ni awwaluman khatta bil qalami, ialah orang yang mula-mula sekali menulis dengan pena, dengan pen. Orang mula-mula sekali menulis dengan pen tu ialah Nabi Idris. Wa nazara, atau pada kata khatta, awwalu man nazara fi ilmin nujumi wal hisabi. Nabi Idris ni ialah awal-awal mereka yang memandang pada ilmu bintang. Sebab tu kalau kita ngaji falak kan,
mesti pertama-tamanya orang yang mempelajari ilmu falak ni ialah Nabi Idris. Yang mengerti, yang mengetahui tentang ilmu falak, ilmu hisab ni ialah Nabi Idris. Tu dah buka lah kitab falak-falak mana-mana pun mesti akan cerita gitu. Orang panggil antara apa tu dia panggil tu? Mabadiul Asyarah dah tu ni. Tu. Orang panggil pendahuluan yang 10 bagi ilmu. Muqaddimatul ilmi tu. Muqaddimah ilmu pasti akan cerita. Asal ilmu ni siapa yang mula-mula hak mencetuh atau mempelajarinya. Kebanyakan kitab-kitab falak ni yang akan sebut Nabi Idris lah orang mula-mula sekali. Belajar ilmu perbintangan, dia panggil fi ilmin nujumi wal hisabi. Ilmu perbintangan dan ilmu kira-kira, ilmu matematik lah. Wa awwalu man, dan Nabi Idris juga ialah orang yang mula-mula man mereka khatus siyabah. Khatus siyabah, orang yang mula-mula menjahit pakaian. Walabisah, dan memakai akan dia siap dia. Jadi Nabi Idris ni lah orang yang mula-mula jahit pakaian ni. Lepas tu dulu sebelum Nabi Idris orang pakai apa? Wakanu, dan adalah mereka itu manusia. Wakanu ay annas lah, al-insan. Wakanu, dan adalah mereka itu manusia min qablihi, daripada sebelum daripada Nabi Idris, yalbasunal juluda, memakailah mereka itu manusia akan kulit. Pakai kulit ya, tak ada jahit-jahit. Pakai semulai lembu ke apa ke, pakai tu yalah, tutup gitu lah. Nabi Idris lah orang hak mula-mula menjahit pakaian. Mana dia lah hak mula-mula cari benih, reka jagung. Sebab tu ada kisah hak dia cocok mata iblis dengan jagung. Kerana iblis tanya, Tuhanmu kuasa tak nak masuk bumi dalam hujung jagung hak mu duduk jahit tadi. Bila dia kata mai dekat sikit, aku nak tunjuk kamu lagu mana Tuhan masuk. Pak, dia cocok mata iblis. Maka buta lah mata iblis sebelah, jasa Nabi Idris. Pas Nabi Idris duduk mana lah ni? Duduk syurga dah ya. Nabi Idris ni dia pandai. Dia banyak ngaji kita Lepas tu dia pandai. Sini. Tu. Dia terang malaikat mau, dia tanya malaikat mau. Kerana rasa sakit mati? Sakit kata. Malaikat mau kata sakit. Terahlah sekali buat aku nak terah sikit. Sakit mati ke mana? Nak, Pak. Minta izin Tuhan, dia kata, lah lagi cabut gigi nyawa Idris ni terah sangat sakaratul maut nak ke mana? Pak. Cabutlah nyawa Nabi Idris. Bawa cabut nyawa hatta balik masuk roh, hidup kelik Nabi Idris. Tu lepas tu dia ajak malaikat pergi jalan pergi tengok neraka. Lah kali pergi masuk syurga. Masuk syurga dah subik subik. Malaikat mahu lah kata, luar kan lagu mana ni Idris subik ni? Biar ke dia hidup dalam syurga tu. Sebab itulah apa? Tutup guru duk cerita lama ke? Pak Nabi hak masih hidup, Pak Nabi hak masih hidup, 2 di langit, 2 di bumi. Siapa 2 di langit? Iaitu Nabi Isa dan Nabi Idris. Hidup dengan jasad dia. Bukan ngaruh dak. Sebab itulah kita apa tu? Kita baca Isra Mi'raj ke? Dia cerita ke? Adapun berkumpulnya Nabi Muhammad dengan Nabi Idris tu tidak dengan roh sebagaimana roh-roh nabi-nabi lain, bahkan dengan jasad. Ni baram mengaji ni banyak cerita lah sikit dah tu. Itu Nabi Idris. Buat masuk syurga tak tahu subit dah subit gigi munggi nak subit aku subit dah nak duduk syurga ni. Tu. Jadi dia lah orang mula-mula memperkenalkan pakaian ni diperbuat daripada benang yang dijahit. Itu maksud. Belum pada tu manusia ni pakai kulit saja. Pakai pakaian guna kulit binatang gitulah. Wa awwalu, dan Nabi Idris ni juga ialah orang yang awal-awal manittakhadha silaha. Orang yang mula-mula sekali mereka akan ataupun menjadi atau mengambil, itu makna mereka akan bentuk senjata. Dia lah orang mula-mula mereka akan senjata. Jangan main Nabi Idris ni. Di dia tu banyak perkara tu timbul dah ni. Pedai kau keris kau berapa kau dia belakang mula-mula buat senjata. Tu Qabil tu dia bunuh habis tu bukan dengan senjata, dengan batu itu lepuk atas kepala dah tu ni. Tak ada senjata lagi. Jadi Nabi Idris ni lah orang mula-mula sekali mereka senjata. Lepas tu waqatalal kuffara, dan membunuhlah Nabi Idris itu akan para
Mereka yang kufur dengan Allah Ta'ala. Habis itu. Wa anzalallahu ta'ala, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala minha, daripada 100 buah kitab tu, asyra kutubin, akan 10 segala kitab-kitab. Turun 10 kitab lagi ni ala Ibrahimah, di atas Nabi Ibrahim alaihi salamu. Wakila, kata setengah ulamanya, inna fi suhufi Ibrahimah, dikatakan bahawasanya di dalam suhuf ni mana? Lembaran-lembaran. Nah, macam kita ni ke? Sahifah ni satu lembar. Sahifah satu muka. Itu mana? Suhuf ni berapa lembar? Itu. Inna fi suhufi Ibrahim, dikatakan bahawasanya sabit adalah dalam beberapa lembaran Ibrahim bagi Nabi Ibrahim itu hadhil kalimati. Ini beberapa kalimah. Mana? Setengah daripadanya yang bagi lil aqili, sayugialah, sepatutnya lah bagi orang yang berakal, yang berkepala otak, ayakuna, bahawa adalah orang yang berakal ni, akil tadi tu, orang yang berakal itu hafizan lisanihi, ialah orang yang memeliharakan akan lidahnya. Jaga lidah, nak cakap ke apa tu fikir tengok dulu. Itu maknanya arifan bizamanihi, seorang yang mengerti, mengetahui zaman mana dia duduk. Jangan awak tak kena ke zaman dia. Dia ni mana? Kaki ayah dia ni. Pakai pelekak masuk mana-mana ya. Tu biar tahu tepat lah, maksudnya gitu. Faham tak? Biar tahu tepat. Tahu dengan zaman dia. Setengah-setengah orang kan, dia tak nak bagi anak dia tu tengok TV lah, main handphone lah. Ada bagus je, ada bagus, tapi ada negatif dia juga tu. Kenapa anak dia tu jadi tak kenal zaman dia duduk mana? Satu masa nanti dia bila bebas daripada mopak dia, habis dia kejutan budaya dia panggil. Faham tak? Kejutan budaya ni bahaya. Tu jadi teruk lebih pada orang hak biasa-biasa. Jahat je tu lebih teruk daripada orang biasa-biasa. Kerana dia tak kenal zaman dia. Dia duduk rupak, dia jaga sungguh, tak boleh tubik rumah, TV tak ada. Astro tak kenal. Tak kenal Astro, tak kenal. Facebook tak ada. Siapa masa anak dia tu terlepas dah daripada dia, ngaji di asrama mana, kau masuk universiti ke apa, sudah. Orang kata dunia ni luah punya, jahat pok aku. Tak boleh aku kenal dunia ni. Tengok. Tak. Maka sebab itulah kita tu orang panggil apa? Khairul umuri awsa tuha. Sebaik-baik perkara kerjaan tu mestilah orang panggil yang pertengahan. Jangan siapa anak-anak kita tu tak kenal dia duduk di zaman mana. Jangan melampau pula. Beli handphone kecil ni, beli dah handphone untuk dia. Top up pula. Buat pula Facebook ke dia. Hari-hari dong ada handphone tu. Cerah betul mata. Sampai rosak mata-mata. Tak boleh kat kita. Jak kecil kita ajar dah orang panggil. Biar orang panggil sesuatu benda tu dengan sederhana. Gitu. Ni zaman budak-budak tu memang lah. Budak-budak ni zaman dia nak main, nak berembah, nak suka, nak tengok kartun. Gitu. Tu. Kita tengok kartun sana ni gila lah orang panggil. Tapi Aiman Jawa lah, aku tak boleh nak kata apa. Takut je berakhir kata Tom and Jerry boleh ada. Gitu tengok Min. Muka baru lepas bebas jadi tak puas lagi hidup. Tak puas lagi orang panggil. Nak jadi budak-budak lagi. Main game gitu. Sebab tak puas lagi tu budak-budak. Tu bahaya. Sebab tu kalau budak-budak tu kita didik dia orang tua, siap dia. Nanti orang tua dia budak-budak. Dia kuno-kuno, tak boleh main gapo, bak, dia boleh bebas juga. Dia budak-budak. Tak boleh kata apa, umur 27 dah. Main game gini. Tak tidur malam. Mana dia budak-budak. Tapi kalau kita didik dia tu, budak-budak tu ialah zaman dia budak-budak. Dia main tu ni. Dia main game, dia main berembah, dia main berlari, dia main bola. Boy tua tu dia tahulah. Bukan zaman aku dah tu. Puas lah aku benda gitu. Aku nak menuju ke arah tua dah ni. Tu. Maka sebab itulah saya gira bagi orang yang berakal ni, arifan di zaman ni. Jadi orang yang mengerti di zaman dia tu apa. Zaman mana dia berada. Dia buat kira Tok Guru dia sama. Tok Guru dulu tak ada main Facebook. Tok kenali tak main Facebook. Selok gitu. Dia tahu zaman dia duduk ni. Zaman orang panggil apa?
perang cyber. Nah, tu perang cyber. Zaman dulu orang buat jahat gapo tak ramai orang tahu. Orang boleh tutup, orang boleh nak. Orang buat jahat gapo. Buat kezaliman apa pun ramai orang tak tahu. Kena pula channel TV tu kita conquer. Kita boleh manipulasi gapo cerita berita gapo semua. Zaman ni boleh tak? Boleh dah. Zaman ni buat gapo orang rakai, orang takak, orang pak masuk sekejap je viral habis. Orang tahu laka. Tu zaman ni. Sebab tu tak boleh buat kira zaman dulu dengan zaman ni tu lain. Jadi kena tahu zaman kita duduk ni zaman mana. Nah, kalau kita tu orang panggil tidak cergas dan maju di dalam medan sosial, memang kita akan ketinggalan. Nah, Facebook kita tu sekadar letak gambar itik, lepas tu main geng, pak-pak gitu-gitulah. Tak ada langsung ada lu ala khairi kafa'ilihi, tak ada. Mu tengok Wahabi lagu mana? Nak mu tengok Ahbas lagu mana? Mu tengok Syiah lagu mana dakwah dia? Nah, dia boleh conquer, dia boleh pegang orang panggil laman sosial. Nah, buat kita dah gitu-gitu. Kalau ada pun stokoh tu, stokoh ni. Nah, tu inisiatif sendiri-sendiri. Tak ada orang panggil tanzim, tak ada. Masing-masing gitulah. Rasa nak buat masa malah kan gitu. Tak tahulah mpeh redak gapo aku duk blebeng. Kalau mau pahal mau pahal lah. Kalau tak pahal dia main budak gitu okey. Nah. Batulah kata Qiyas Akil Sirat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil Facebook wal YouTube wal Twitter wal Instagram. Itu maksudnya. Nah, gitu. Nah, Nabi. Aduh. Ni dah. Nah, payah. Padahalnya tapi yalah gitulah. Payah memang belajar panjang pula situ. Kalau tengok pelajar Indonesia kan memang hebat for dia, banyak ya. Video-video Syekh Ali Jumaah, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Habib Umar ke, Habib Ali Al-Jufri ke, Syamal Tayyib ke, masyayikh ahli sunnah hak kontemporari, hak dunia sekarang ni. Banyak dia buat terjemahan. Jadi ramai orang awal dia nak tahu ilmu tapi tak faham bahasa Arab. Nah, ya upload balik selain daripada dia dapat duit, daripada view orang, subscribe orang, dia pula boleh pahala adalu ala khairi kafa'ilihi. Itu. Nah, tu. Tapi tak ada kita kita duduk ramai tok kenali Syekhona Khalil Bangkalan dulu duduk. Tak ada orang panggil nak maju. Improvement tu tak ada ayat saya. Nah, tu tak ada. Itu gitulah. Tunggu agak upload. Lepas tu kita take, kita pun like. Itulah tu dia. Tak ada rasa nak buat inisiatif sendiri. Cari sendiri. Buat. Berjual. Tak ada orang panggil jiwa berjual. Tak ada orang panggil jiwa mujahid. Bukan mujahid Yusuf Lawa dah. Mana jiwa berjual tu tak ada. Kenapa? Tidak arifan di zaman ni. Tidak kenal dengan zaman yang duduk lah ni. Dia kenal dia dapur, lepas tu kedai-kedai keliling ni dia pergi beli lauk ke apa gitulah. Kebun lah ni, ada kebun lah. Itulah. Nah, bilik dia, kitab dia, kebun gitu. Itulah. Tak ada ke depan tak ada. Padahalnya manusia ni macam-macam ni, macam-macam PM, macam-macam ragam. Nah, yang perlu kita lah untuk cubik, teh jetik. Ya dakwah ni banyak kan, gosok, cubik, jetik, lepuk. Ada belaka. Nah, mula-mula gosok. Tak dengar lagi. Jetik, cubik, apa gitu. Ngelah tu lepuk lah. Nah. Apa pun tak dengar agak. Apa pergilah. Nah, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah. Fok jahil cakap umum kata selamat. Masalamah je sekabut aku. Nah, yang penting kita tu telah berjual. Nah, telah pun berkata dengan benar. Telah pun menunjuk perkara yang sebenar. Telah pun berusaha untuk manusia ni, masyarakat ni sedar perkara sebenar. Di mana tepatnya? Di media sosial lah. Di Facebook, di YouTube. Itu. Ada pun orang nak pakar ke nak buat khianat ke apa. Itu pula ke dia lah. Tak secara lah kitanya. Yang penting kita tu arifan bi zamanihi. Jadi orang yang arif mengetahui, nah,
Ha. Bawa blebel kau tolak dia. Ya dah memang blebel ni. Nah, arifan bi zamanihi. Jadi orang yang mengerti, mengetahui dengan zaman yang duduk sekarang. Muqbilan ala sya'nihi, dan menjadi orang yang menghadapi di atas pekerjaan dia duduk gapo. Apa? Duduk mengaji sungguh, duduk mengajar betul-betul. Nah, duduk makan sungguh. Duk tidur sungguh-sungguh gitu dah. Nah, main sungguh gitu. Betul tak? Masalahnya orang lain sungguh, ngaji tak sungguh. Betul? Tu berat ah. Muqbilan ala sya'nihi. Jadi orang yang berhadap. Muqbilan maknanya menghadap atau berhadap. Jadi orang yang berhadap di atas kelakuannya atau pekerjaannya. Tu dalam kitab suhuf bagi Nabi Ibrahim ada termaktub ayat seperti ini. Habis itu wa anzalallahu ta'ala injila, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala akan kita Injil. Injil itu jumlatan secara jumlah, semua sekali maknanya. Ala Isa bin Maryam, di atas Isa, Nabi Isa, anak laki-laki bagi Maryam alaihi salamu. Di atasnya Nabi Isa tu sejahtera Allah Ta'ala. Wa anzalallahu ta'ala taurata jumlatan, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala akan kitab Taurat secara keseluruhannya. Ala Musa, di atas Nabi Musa bin Imran, di atas Musa anak laki-laki bagi Imran alaihi salamu. Qala ba'duhum, telah berkata oleh setengah mereka itu ulama, at-tauratu wal injilu, bermula kitab Taurat dan kitab Injil ni ismani, ialah kedua-dua nama Ibraniyani, yang dibahasa pada bahasa Ibrani kedua-duanya. Tu kata setengah ulama, At-Taurah wal Injil itu dua nama daripada asal perkataan bahasa Ibrani kedua-duanya. Wakilah kata setengah ulama, Suryaniyani, ialah bahasa Suryani. Bahasa Suryaniyani, mana bahasa Suryani lah. Suryaniyani, bahasa Suryani lah kedua-duanya. Kazaburi, seperti kitab Zabur bagi Nabi Daud. Wakilah, dan kata setengah ulama, summiyatit Tauratu, dinamakan Taurat tu bidzalika, dengan demikian itu Taurati, li'anna fiha, kerana bahawa sesabi adalah padanya, pada kitab Taurat tu, nuran, cahaya, yakhruju bihi, keluarlah dengan dia. Yakhruju bihi, yang keluarlah dengan sebab cahaya tadi tu, bihi bin nuri minad dhalali, daripada kesesatan, ilal huda, kepada petunjuk hidayah Allah. Kama, seperti mana barang, yakhruju bin nari, keluarlah dengan sebab api itu, minaz zalami, daripada kegelapan, ilan nuri, kepada cahaya. Habis itu. Wakilah, dan kata setengah ulama, summiyat bidzalika, dinamakan dengan demikian itu, li'annaha, betul lah. Wakilah, kata setengah ulama, summiyat bidzalika, dinamakan Taurat tu dengan demikian itu Taurat, li'anna aktsaraha, kerana bahawa yang terbanyaknya Taurat tu, talwihatun wa ma'aridun. Gitu. Talwih tu maksudnya sindir-sindiran. Itu. Wa ma'aridun. Ma'arid itu maksudnya apa? Apa ma'arid? Ma'arid maknanya bentang-bentangan, gitu. Sindir-sindiran. Rentang-rentangan, sindir-sindiran. Jadi dalam kitab Taurat tu banyak dalam tu sindir-sindiran. Banyak sindir-sindir. Waqala, dan telah berkata ba'duhum, oleh setengah mereka itu ulama, summiyal injilu bidzalika, dinamakan Injil itu dengan demikian itu, dengan Injil, li'anna fihi, kerana bahawa sesabi adalah dalam Injil itu tausi'atun, keluasan, lam takun fit Taurati, yang tidak adalah keluasan tersebut di dalam kitab Taurah. Tak ada lagi kitab Taurah, apa ada dalam Injil. Kata apa tu? Lepas tu apa tu? Ni hullilah, gitu. Kerana apakah ilak pada kata tausi'at tu?
Illatin ni. Kerana apakah orang panggil dalam kitab Injil itu ada keluasan yang tidak ada di dalam kitab Taurat? Idhullila fihi, kerana dihalalkan di dalamnya, di dalam kitab Injil itu asyaun, oleh beberapa perkara, kanat yang adalah ia beberapa perkara tu muharramatan fit Taurati, yang menjadi haramlah di dalam kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat tu beberapa perkara tu diharamkan, tetapi di dalam kitab Injil dihalalkan. Gitu. Biasalah syariat nabi-nabi ni dia tak sama lah, okey. Gitu. Wakilah dan kata setengah ulama'nya summiya bizalika, dinamakan Injil itu dengan demikian itu. Kerana apa? Listikhrajihi, kerana memperkeluarlah ia tahu Injil itu khulasatan nurit Taurati, akan kelicinan atau enggak nak terjemah khulasata, akan apa? Intipati, saripati. Aduh. Akan kelincinan cahaya bagi kita Taurat. Macam-macam lah. Itu. Wa anzalallahu ta'ala zaburah, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala akan kitab Zabur. Kitab Zabur ni Allah Ta'ala turun di atas siapa? Ala Dawuda, di atas Nabi Daud. Daud ni Daud ibni Isha. Alaihi salamu. Daud anak laki-laki bagi Isha. Alaihi salam. Wahua, dan ia Isha ni siapa? Min atba'i Musa. Ayah Nabi Daud ni Isha ialah setengah daripada pengikut bagi Nabi Musa alaihissalam. Tu. Wa ba'dahu ke tu? Wa asya ba'dahu, gitu molek. Wa ba'dahu ni ada takluk kepada sesuatu yang dihazah lah. Kita tak kena gitulah. Wa asya ba'dahu, dah hiduplah siapa? Isha ni ba'dahu, kemudian daripada Nabi Musa wafat, bi azmanin mutatawilatin, dengan beberapa zaman-zaman yang panjang. Maknanya umur Isha ini panjang. Itu maksudnya cerita. Setelah mana Nabi Musa wafat dah pun, Isha ni hidup lagi. Dan dialah ayah kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud ni lah hak perang di zaman Talut Jalut tu, dapat kerajaan, jadi raja, hingga keluarlah anaknya Nabi Sulaiman. Jadilah orang panggil sistem monarki, itulah sistem yang tertua di dalam dunia. Itu. Wa warisa Sulaiman Daud, mempusakailah kerajaan tu akan Nabi Sulaiman oleh Daudnya. Wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala akan Al-Quran ni. Al-Quran ni pula lagu mana? Tak sama dengan hak sebelum ni. Adapun Injil, Zabur, Injil, Taurat jumlatan, diturunkan secara jumlah, semua sekali bersedebok. Itu maksud sedebok. Itu jumlatan ni sekaligus, blebok, jumlatan sekaligus. Adapun Al-Quran, wa anzalallahu ta'ala Al-Qur'ana, dan menurunlah oleh Allah Ta'ala akan Al-Quran. Lagu mana cara Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Munjamman, secara beransur-ansur, mufarraqan, dan terpisah-pisah. Bukan sekaligus tak. Bukan hari Nabi duduk di Gua Hira tu, pak turun selalu kuliah Quran Habib Al-Baqarah Ali Imran dah. Turun beransur-ansur. Iqra tu berapa ayat saja tu. Tu. Kemudian mufarraqan. Mufarraqan mana terpisah-pisah. Sebabun nuzul ayat, tengoklah. Apa sebab turunnya ayat tersebut? Fi salasin, dalam masa salasin wa ishrina sanatan, dalam masa 23 tahun je. Tu. Ba'da'an kutiba fi suhufin. Kemudian bahawa dituliskan di dalam lembar-lembaran. Tu kemudiannya baru ditulis dalam lembaran. Bukan, jangan ingat kata, maknanya sini musannif nak kata jangan ingat kata Quran ni turun sedebok macam hak munduk belek tu, bukan. Kemudian daripada turun secara beransur-ansur, secara terpisah-pisah tu, kemudian daripada tu baru ba'da'an kutiba fi suhufin, kemudian bahawa ditulis, dicatat, dituliskan di dalam lembar-lembaran. Jadi artinya bukan turun belebok sebut dia gedegum gitu tak.
Nah, kemudian dari itu baru dituliskan dalam beberapa lembaran. Gitu deh. Tu pun tulis, tak ada titik, tak ada baris. Gagak nak baca mana? Boleh? Boleh baca. Tak ada titik, tak ada baris, boleh baca Quran. Sebab tu janganlah orang panggil kita memperlekehkan jasa ulama. Tu Imam Ahmad Al-Farahidi lah yang meletakkan titik. Abu Aswad Ad-Du'ali lah yang meletakkan baris. Tu. Kerana satu hari dia dengar Abu Aswad Ad-Du'ali ni zaman Sayyidina Ali. Dia dengar orang baca Quran, kata innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Tu lebih tepat, atau wa rasulah pun boleh juga, tapi lebih tepatnya nahwunya wa rasuluh. Maka mesyuaratlah dengan Sayyidina Ali supaya diletakkan baris. Kenapa? Takutnya orang panggil apa? Apabila tersalah, ghaliknya tersalah baris ni berubah makna. Itu. Kemudian Imam Ahmad Al-Farahidi letak titik pula. Jadi bukan Nabi tu letak titik, letak baris tu ulama. Tu. Jadi jangan kita tu rasa apa ulama direct pada Allah Rasul cukup. Orang tak sedar diri. Wa unzila dafa'atan wahidatan, dan diturunkan juga Quran ni dengan sedemak juga sekaligus. Tapi bila fi lailatul qadri, pada malam qadar. Di mana tu untuk atas Nabi tu ke? Tak, fi baitil izzati, pada baitul izzah. Jadi Quran tu diturun sekaligus juga. Satu malam tu diturun cukup. 30 juzuk tu turun pada satu malam qadar. Di mana tapi? Di Baitul Izzah, fi Baitul Izzah. Baitul Izzah tu mana? Wahwa, dan ia Baitul Izzah mahallu fi sama'id dunia. Tempatnya pada langit dunia. Bukan Baitul Ma'mur dah, Baitul Izzah. Baitul Ma'mur tu tempat tawaf bagi para malaikat. Ni Baitul Izzah. Dia duduk di langit dunia. Wasumiyah, gitulah. Kemudian daripada situlah malaikat Jibrilnya waktu turun ansur. Itu. Wasumiyal Qur'anu furqanan. Furqanan Qur'anan Furqanan. Betul. Wasummiya Qur'anu furqanan, dan dinamakan Quran tu dengan furqanan. Kadang-kadang Quran tu dipanggil juga furqan. Kenapa dinamakan juga Quran tu furqanan? Lifarqihi, kerana membezalah ia Quran tu bainal haqqi wal batili, di antara yang hak dengan yang batil. Atah pada kata waw ni, atah pada kata lifarqihi. Tuwasummiyal Qur'anu furqanan, dan dinamakan Quran tu sebagai furqan. Kerana apa? Pertamanya lifarqihi bainal haqqi wal batili, kerana membezakan Quran ni di antara hak dengan yang batil. Yang keduanya kerana apa? Ilat yang kedua, wali kaunihi, dan kerana keadaannya Quran tu munjamman wa mufarraqan fi sinina katsiratin. Kerana keadaan Quran tu ialah turunnya secara beransur-ansur dan terpisah-pisah pada beberapa tahun yang banyak. Gitu. Wasummiya, dan dinamakan Qur'anan. Dinamakan Quran tu Qur'anan. Kenapa? Li'annahu qama maqamat Taurati wal Injili waz Zabur fi kasratil qiraati. Kerana menempati pada tempat Taurat, Injil, Zabur dalam kebanyakan pembacaan. Itu. Tu. Ada dhabit itu. Kasratil qiraah, yakni paling banyak di dalam Quran ialah bicara tentang tauhid akidah. Tu. Itu maksud fi kasratil qiraati. Jadi dalam Quran ni hak paling banyak bicaranya tentang akidah. Maka dalam Taurat, Injil, Zabur tu gitulah juga tentang akidah.
Wa summiyal Qur'anu Qur'anan li'annahu ay li'annal Qur'ana jam'ul qasasi wal amri wan nahyi wal wa'di wal wa'idi wal ayati was suwari ba'daha ila ba'din. Tuh anda dhabit ni. Wa summiyal Qur'anu Qur'anan, dan dinamakan Quran tu Quran tu juga li'annahu karena bahwasanya Quran tu jam'ul qasasi, menghimpun segala cerita-cerita, wal amri perintah Allah, wan nahyi dan larangan Allah, wal wa'di janji baik Allah, wal wa'idi dan janji janji tegas, janji buruk daripada Allah, wal ayati dan beberapa ayat-ayat, wasuari dan beberapa surah-surah, menghimpun segala ayat-ayat dan surah-surah. Tu ba'daha ila ba'din, menghimpun oleh setengahnya kepada setengah yang lain. Gitulah. Itu ada dhabit sikit. Itu fi kasratil qiraati di situ. Turun tadi tu, wa anzalallahu ta'ala al-Qur'ana tu ala Muhammadinil Mustafa. Turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa yang terpilih, ai al-Mukhtari yang dipilih sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni siapa? Wahwa dan ia Nabi Muhammad tu Ibnu Abdillah, anak laki-laki bagi Abdullah. Abdullah tu Abdullah Ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib, anak laki-laki bagi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Abdul Muttalib ibni Hashimin, ialah anak laki-laki bagi Hashim. Hashim tu Hashim ibni Abdi Manaf. Ialah Hashim tu anak laki-laki bagi Abdi Manaf. Abdi Manaf ni tu Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin. Gitu. Anak laki-laki bagi Qusay, Qusay ni anak laki-laki bagi Kilab, Kilab ni anak laki-laki bagi Murrah. Murrah ni anak laki-laki bagi Ka'ab. Ka'ab ni ibni Lu'ayyin, anak laki-laki bagi Lu'ay. Lu'ay ni pula Lu'ay ibni Ghalib. Anak laki-laki bagi Ghalib. Ghalib ni pula Ghalib ibni Fihri. Anak laki-laki bagi Fihr. Fihr ni pula Fihr ibni Malik, ialah anak laki-laki bagi Malik. Malik ibni Nadri. Malik ni anak laki-laki bagi Nadir. Nadir ni pula An-Nadri ibni Kinanata, ialah anak laki-laki bagi Kinanah. Kinanah ni pula Kinanata ibni Khuzaimata, anak laki-laki bagi Khuzaimah. Khuzaimata ibni Mudrikata. Khuzaimah ni anak laki-laki bagi Mudrikah. Mudrikah ni pula Mudrikata ibni Ilyasa, anak laki-laki bagi Ilyas. Ilyas ni pula Ilyasa ibni Mudar. Mudar. Ilyas ni anak laki-laki bagi Mudar. Mudar ni pula Mudar ibni Nizari, ialah anak laki-laki bagi Nizar. Nizar ibni Ma'da. Nizar ni pula anak laki-laki bagi Ma'da. Ma'da ni pula Ma'da ibni Adnana, ialah anak laki-laki bagi Adnan. Adnan ni min auladi sayyidina Ismaila, ialah setengah daripada anak cucu cicit bagi Nabi junjungan kita Nabi Ismaila. Ismail ni pula Ismail bin Ibrahim alaihi salam, alaihimus salatu wassalamu lah. Anak laki-laki bagi Nabi Ibrahim. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Kenyataan demikian itu mana? Demikian itu, demikian fi riwayatin tadi tu. Zalika tu dia mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin tu. Situ. Dan bermula kenyataan demikian itu kata 100 4 buah kitab tu. Ma ialah barang, iaitu hadis. Hadis Nabi lah. Ma tu kena ke hadis. Ma tu barang kena ke hadis Nabi tu ni. Ma ialah barang, ialah hadis Nabi. Ruwiya yang diriwayatkan. Ani bin Ubay bin Ka'b bin Ubay bin Ka'b, yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Annahu sa'ala Rasulullah, bahawasanya Ubay bin Ka'ab ni sa'ala, menanyalah ia Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mana? Kam anzalallahu ta'ala min kitabin, berapakah menurunlah oleh Allah Ta'ala daripada beberapa kitab? Faqala ay Rasulullah Faqala ay Rasulullah, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jawab lah, mi'atun wa arba'atu kutubin. 104 buah segala kitab-kitab.
minha setengah daripadanya ala Adama. Di atas Nabi Adam. Berapa Nabi Adam? Asyru suhufin. 10 beberapa lembaran. Wa ala Syisin, dan di atas Nabi Syis khamsuna sahifatan. Ada 50 beberapa banyak lembaran. Wa ala Akhnuha, di atas Akhnuh. Siapa Akhnuh? Wa huwa Idrisu. Akhnuh ni ialah Nabi Idris. Macam di cerita dah ni. Salasuna sahifatan. Ada 30 sahifah. Wa ala Ibrahim, dan di atas Nabi Ibrahim asyru sahaifa, ialah 10 beberapa sahif, lembaran-lembaran kertas. Wat Tauratu wal Injil waz Zabur wal Furqanu, dan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Kama, seperti mana barang, yakni hadis, zakarahu, menyebutlah akan dia ma barang itu hadis, Asy-Syurbiniyu, oleh Syekh Khatib Syurbini, fi tafsirihi, dalam kitab tafsir Khatib Syurbini. Habis itu. Kemudiannya wal haqqu ay wal qaulul muhaqqiqu, atau wal qaulut tahqiqu, dan bermula qaul yang tahqiq. Berapa kitab yang diturun? Adamu hasril kutubi fi adadin muayyanin. Tidak ditentukan, tidak disakakkan beberapa kitab di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. Wal haqqu. Ini banyak sikit baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.